Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas kita pendidikan jasmani tahun 1 pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita akan mempelajari pendidikan jasmani tahun 1 unit yang pertama iaitu gerak ceria. Okey, pada pembelajaran gerak ceria ini, mari kita lihat pada muka surat yang pertama, gerak ceria, kita lihat bahawasanya murid-murid di satu taman permainan di sekolah, pada kelas pendidikan jasmani, mereka berlari, bermain tinting, dan juga melompat di dalam gelong dan berlari ataupun berjoging sambil dikejar oleh rakannya. Okey, itu adalah satu aktiviti dalam buku teks PJK buku surat yang pertama. Okey, mari bergerak sambil bermain. Okey, mereka bergerak dan sambil bermain. Okey, ini adalah permainan di taman permainan. Okey. Okey, lihat kepada gerak cabaran. Okey, galakkan murid mencuba pergerakan mengikut kreativiti mereka. Bimbing murid untuk melakukan pergerakan yang sesuai di setiap stesen. Tetapkan masa bagi setiap stesen tersebut. Okey. Jadi gerak cabaran ni kita akan lihat pada stesen A, stesen B, stesen C dan stesen D. Okey, jadi cikgu akan terangkanlah. Okey, berkenaan dengan gerak cabaran di stesen A, iaitu bentuk badan. Okey, kita akan membuat gerak cabaran itu pada stesen A, kita akan buat bentuk badan. Ada bentuk badan yang mengangkatkan kedua belah tangan ke atas, separa gerakan, dan merapatkan peha pada perut dan merapatkan peha kepada dada, tetapi diangkatkan punggungnya dan membongkok. Ini adalah gerakan bentuk badan. Okey, bentuk badan dalam bentuk V, U, dalam bentuk ini dalam bentuk R. Ini adalah stesen A, iaitu melakukan gerakan bentuk badan. Dan seterusnya stesen B, imbangan. Okey, melakukan gerakan imbangan yang mana terdapat murid-murid, 4 orang murid daripada gambar yang di sebelah ini. Itu murid yang pertama, dia melakukan pergerakan dengan mendepakan kedua tangannya dengan lututnya berada di lantai, dan seorang murid dia mengangkat sebelah kakinya dan mendepakan tangannya, dan satu lagi dia tangan sebelah kirinya dia memaku pada lantai dan mengangkat ke atas tangannya, dan yang keempat iaitu punggungnya berada di lantai. Ini adalah stesen B, iaitu imbangan. Okey, imbangan. Okey. Dan stesen C, pemindahan berat badan, bergerak seperti ulat bulu. Okey. Ini adalah pergerakan seperti ulat bulu, yang pertama dan yang kedua dan yang ketiga. Okey, ini pemindahan berat badan, bergerak seperti ulat bulu.
Dan station D, layangan, melompat tali di atas lantai. Saya melakukan layangan. Okey. Dia hamparkan tali skipping di atas lantai dan dia berlari daripada permulaan sebelum daripada tali skipping dan dia melompat. Melompat ibaratnya dua tali skipping ni ibaratnya sebuah lubang dan dia melompat daripada lubang tersebut. Okey. Itu adalah layangan. Okey, station D melakukan layangan, melompat tali di atas lantai. Jadi murid-murid, cikgu dah pernah ajar gerak cabaran ni, melakukan bentuk badan, imbangan, pemindahan berat badan dan melakukan layangan, melompat tali di atas lantai. Okey. Okey. Gerak ruang pula, kita lihat kepada gerak ruang. Cara bermainnya, guru menyebut arah pergerakan seperti rendah, sederhana dan tinggi. Murid bergerak bebas ke pelbagai arah pada arah yang disebut oleh guru. Apabila guru meniup wisil, murid dikehendaki masuk ke dalam gelung mengikut bilangan yang diminta oleh guru. Ubah arah pergerakan dan bilangan murid dalam gelung. Permainan ini seperti permainan bola beracun. Okey. Kalau bola beracun, cikgu akan letak dalam bentuk bulatan kerusi. Daripada situ bentuk bulatan kerusi tersebut, bulatan kerusi tersebut, jadi cikgu akan bagi satu bola dan akan pasang sebuah lagu, dan bila lagu itu berhenti, siapa yang pegang bola tersebut, maka dia kalah. Maka dia kena keluar. Okey. Itulah bola beracun. Okey. Okey. Okey, cikgu akan suruh murid-murid bergerak ke arah rendah, sederhana dan tinggi. Dan murid bergerak bebas ke pelbagai arah pada arah yang disebutkan oleh guru tersebut. Cikgu kata, pergi arah rendah. Maka murid-murid semua akan bergerak ke arah rendah. Pergi ke arah sederhana, maka murid-murid akan bergerak ke arah sederhana. Pergi ke arah tinggi, maka murid-murid akan bergerak ke arah tinggi. Okey, itu pergerakannya. Dan apabila guru meniup wisil, murid dikehendaki masuk ke dalam gelung mengikut bilangan yang diminta oleh guru. Okey. Misalnya murid ada 10 orang, tapi cikgu sediakan gelung itu sebanyak 8 gelung sahaja. Jadi apabila wisil itu berbunyi, dua orang murid yang tidak masuk ke dalam gelung tersebut, maka dikira dia akan kalah. Okey. Jadi ubah arah pergerakan dan bilangan murid dalam gelung. Jadi bila dua orang dah kalah, okey. Jadi nak mulakan balik permainan tersebut, cikgu akan buang gelung itu sebanyak 2 lagi. Jadi 6 gelung ada di atas lantai. Jadi murid semua akan ada 8. Jadi wisil akan dibunyikan dan murid akan masuk ke dalam gelung tersebut. Dan 2 akan dibuang. Seterusnya sampailah sudah. Okey? Permainan ini seperti permainan bola beracun. Okey? Okey. Jadi ini permainan tiup wisil dan masuk ke dalam gelung. Jadi pelajar murid yang tidak dapat masuk ke dalam gelung, maka dia akan out. Dia akan kalah. Okey. Okey, justru kita lihat pula kepada gerak ruang. Mari bermain. Okey, ini adalah gerakan ruang yang cikgu bincangkan tadi. Itu bila cikgu tiup wisil, maka murid-murid akan masuk ke dalam gelung, dan murid yang tidak masuk ke dalam gelung itu, maka ia akan kalah. Okey, ini gambarnya. Okey. Pada buku teks buku surat 3 dipaparkan perkara tersebut. Mari bermain permainan pulang ke rumah. Seterusnya gerak isyarat. Gerak isyarat. Bahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Galakkan murid melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka. Boleh gantikan alat perkusi dengan alat yang lain seperti baldi, tin atau botol air untuk memberikan isyarat atau tempo.
buat persembahan kumpulan mengikut pergerakan, isyarat, tempo dan irama mengikut kreativiti masing-masing. Bagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Okey. Ada kumpulan yang ini contoh gambarnya dalam buku teks, buku surat 4, ini contoh gambarnya. Bagikan murid kepada kumpulan kecil. Yang pertama, kumpulan yang ini, kumpulan yang ini, kumpulan yang kedua, kumpulan yang ketiga. Okey, ini. Dan galakkan murid melakukan pergerakan mengikut arahan dan isyarat serta tempo dengan gaya mereka. Okey. Jadi okey, ikut isyarat. Cikgu akan cakap, cikgu akan ketuk tin atau menggunakan alat perkusi, contohnya castanet ataupun kayu TikTok. Jadi ketika itu cikgu akan kata okey, arah kiri. Maka kamu akan ke arah kiri. Maknanya ketua kumpulan lah yang akan sebut arah kiri. Dan arah kanan, maka ketua kumpulan yang akan ikut arah kanan. Dan arah kiri kanan. Okey. Bila mana cikgu bunyikan isyarat tersebut, maka kamu kena ikut kumpulan kamu, ketua kumpulan kamu ke arah mana yang mereka akan tujui. Okey. Sama ada cikgu akan mainkan dengan castanet, kayu TikTok, dan cikgu boleh guna dengan alat perkusi yang lain, contohnya seperti baldi, tin dan botol air untuk memberikan isyarat ataupun tempo. Okey. Okey, gerak isyarat, pandu kereta api mengikut arahan. Okey, cikgu akan mainkan alat perkusi yang lain, contohnya seperti tin. Tapi cikgu boleh main juga dengan alat perkusi, iaitu contohnya castanet ataupun kayu TikTok. Okey. Jadi ikut isyarat, ketua kumpulan akan cakap, okey, pusing ke kiri. Jadi sama-sama akan pusing ke sebelah kiri, naik ke sini. Okey, ikut arahan yang diberikan oleh ketua kumpulan berdasarkan papan tanda yang telah ditunjukkan di sini. Okey. Contohnya daripada kumpulan sini, dia akan bergerak ke sini dan dia akan ikut nak panah ni ke arah kanan. Okey. Jadi dia kena ikutlah bunyi yang dihasilkan oleh guru tersebut. Kalau dia berada di tengah ni, dia kena cepat-cepat untuk melakukan pusingan tersebut. Okay. Justru itu kita lihat pula kepada aktiviti saya hebat. Bolehkah kamu bergerak seperti mereka? Okey. Adakah kamu boleh bergerak seperti mereka? Pastikan murid melakukan pergerakan yang ditetapkan. Galakkan murid melakukan pergerakan yang berbeza dengan berlari pada pelbagai arah dan arah serta laluan. Gunakan isyarat dan pelbagai tempo muzik untuk mengawal kelajuan. Okey, gunakan isyarat dan pelbagai tempo muzik untuk mengawal kelajuan. Okey. Pastikan murid melakukan pergerakan yang ditetapkan, yang telah ditetapkan dalam gambar ini. Dan galakkan murid melakukan pergerakan yang berbeza dengan berlari pada pelbagai arah dan arah serta laluan. Gunakan isyarat dan pelbagai tempo muzik untuk mengawal kelajuan. Okey. Jadi kita lihat pada pergerakan yang ini mula dengan lurus. Okey, dia lurus. Lepas tu dia akan, langkah yang kedua dia akan berlengkok. Okey, berlengkok. Dan arah yang ketiga dia akan spiral. Dan arah yang langkah yang keempat iaitu dia akan melakukan gerakan zigzag. Okey, dan tamat. Okey. Okey. Jadi aktiviti ini cikgu pernah ajar murid-murid semua dalam kelas. Itu mula-mula kita akan lakukan pergerakan lurus, berlengkok, spiral dan zigzag. Jadi murid mestilah kena pasti pergerakan tersebut. Kalau cikgu tanya dalam soalan, apakah pergerakan bagi gambar ini? A. Zigzag, B. Lurus, C. Berlengkok. Jadi murid-murid semua dapatlah jawab bahawasanya pergerakan ini adalah pergerakan zigzag. Okey? Okey. Itu satu, langkah yang keempat. Dan langkah yang ketiga, apakah pergerakan ini? Ini adalah pergerakan spiral. Okey, ini pergerakan berlengkok dan ini adalah pergerakan lurus.
Okey, lihat pula kepada sukan rakyat. Sukan rakyat adalah permainan contohnya seperti permainan tarik upih pinang, permainan terompah gegasi, permainan baling tin dan permainan congkak. Okey. Ini adalah sukan rakyat. Okey, permainan tradisional yang diperkenalkan di negara kita contohnya seperti permainan congkak, permainan baling tin, permainan terompah gegasi dan permainan tarik upih pinang. Jadi permainan tarik upih pinang ini adalah contohnya gambarnya, permainan tarik upih pinang dan permainan terompah gegasi inilah contohnya. Jadi permainan ini adalah permainan rakyat yang kebiasaannya dilakukan oleh golongan yang dewasa ataupun remaja. Kanak-kanak pun boleh juga tapi agak jarang juga kerana kanak-kanak biasanya permainan yang kanak-kanak contohnya permainan membawa bola pingpong dalam sudu. Okay. Jadi permainan tarik upih pinang ini contoh gambarnya dan permainan terompah gerasi dia ada dalam 4 orang ataupun 5 orang dan akan menarik terompah gegasi ini daripada permulaan sehinggalah penamatnya. Dan permainan baling tin yang dimainkan permainan baling tin yang dimainkan bersama dengan anak muda. Dan permainan ini adalah permainan rakyat, okey. Dan permainan congkak yang dimainkan di mana permainan congkak ini cikgu boleh bagi ceritanya. Dia dimainkan dengan menggunakan guli ataupun biji getah untuk bermain congkak. Jadi dia akan susun guli tersebut daripada kampungnya. Lubang yang kecil itu dipanggil kampung. Akan susun 8 biji sampai habis. Dan pihak lawan pun akan susun sampai habis 8 biji dan mereka akan bermain. Mana pihak yang gulinya berhenti pada kampung yang kosong, tiada guli, maka dia kalah. Maka dia akan suruh pihak yang sebelah sana mulakan. Sehinggalah dia berhenti, maka yang pelawan yang kedua tu akan mulakan. Dan mereka akan susun semula. Dan selepas selesai guli telah dikutip masuk ke dalam rumah, maka mereka akan susun semula guli. Dan mana kampung yang tidak cukup guli, maka tempat itu terbakar. Maka tidak boleh lalulah kawasan tu, terbakar sama sekali. Jadi tidak boleh lalui kawasan tersebut. Itu permainan congkak. Permainan congkak ni cukup memberi fokus dan cukup menarik. Kalau permainan terompah gegas ini memerlukan tenaga dan awak memerlukan kerjasama, kesepakatan untuk awak lalui daripada permulaan permainan sampailah ke akhir permainan. Maknanya awak memerlukan satu kesepakatan ataupun kerjasama untuk melesaikan melesaikan permainan ini, permainan terompah gegasi ini. Begitu dengan permainan tarik upih pinang. Orang yang menarik awak atau menggunakan upih pinang itu mestilah orang yang memang gagah, kuat dan memang boleh berlari laju. Dan permainan baling tin ini kena berhati-hati. Elakkan daripada membaling di bahagian yang sensitif seperti muka kerana ia boleh membawakan kecederaan. Jadi bila kita melakukan aktiviti pendidikan jasmani ini, terutama sekali kita mestilah elakkan daripada kecederaan ataupun kemalangan. Okey? Dengan melakukan aktiviti tersebut. Okey, jadi jadi aktiviti permainan sukan rakyat ini dan permainan contohnya gerak isyarat, gerak cabaran, gerak ruang ini perlu dilakukan dengan berhati-hati agar tidak berlaku kemalangan. Bagi cikgu, aktiviti seperti gerak isyarat pun cukup menarik dan cikgu pernah lakukan dalam kelas. Dan gerak ruang juga cikgu pernah lakukan dalam kelas. Dan ia satu aktiviti yang cukup menarik. Dan cikgu harap murid-murid semua dapat fahami pembelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan unit yang pertama dalam pendidikan jasmani, iaitu gerak ceria. Okey. Jadi gerak ceria ni mula-mula sekali cikgu ajar bagaimana mari belajar dalam first page, mari bergerak sambil bermain. Mereka bergerak sambil bermain. Jadi aktiviti contohnya seperti gerak gerak isyarat, gerak ruang ini adalah satu mereka bergerak sambil mereka mendengar arahan dan mereka patuhi arahan guru. Contohnya gerak isyarat tu guru akan bermain dengan alat perkusi iaitu contohnya kastanet, tapi cikgu guna dengan alat perkusi yang lain iaitu tin.
ataupun botol boleh juga digunakan alat tersebut. Dan gerak ruang, iaitu permainan yang meletakkan gelong di atas lantai. Contohnya ada 8 murid, cikgu akan tiup whistle, cikgu akan bagi arahan pergi ke arah rendah, sederhana dan tinggi. Dan 8 murid ini apabila cikgu telah tiup whistle, murid tersebut akan masuk ke dalam gelong. Dan mana murid yang tidak masuk ke dalam gelong itu adalah murid yang kalah dan mesti out, mesti dia keluar. Itu berkenaan dengan gerak ruang. Dan gerak cabaran diberikan dengan stesen A, B, C, D. Dan stesen A bentuk badan, stesen B imbangan, stesen C pemindahan berat badan, dan stesen D layangan melompat tali di atas lantai. Okey, jadi kita dah pelajari arah rendah, arah sederhana, arah tinggi. Jadi cikgu rasa murid semua boleh tengok pada buku teks muka surat 3 diterangkan arah rendah, arah sederhana dan arah tinggi pada gambar terbabit. Jadi murid dapatlah lihat arah tinggi bagaimana gaya dia berlari, arah sederhana dan arah tinggi. Okey. Jadi aktiviti gerak ruang, gerak cabaran dan juga gerak isyarat ini boleh cikgu pernah lakukan dalam kelas dan boleh dilakukan di kawasan rumah awak pun boleh. Dan sama-sama kita juga dapat pelajari tentang sukan rakyat, iaitu permainan congkak, permainan balinting, permainan terompah gergasi dan permainan tarik upih pinang. Okey. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.